Kita selalu mendengar betapa orang-orang Sabah dan Sarawak ini kerap kali dianaktirikan oleh kerajaan persekutuan. Cuma kali ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia punya level anak tiri tu naik beberapa takuk tau. Lain macam punya anak tiri. Ataupun lebih tepat bolehlah kita katakan ibarat kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kebulu tak makan. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk video ini kita ringkaskan saja. Kita tak nak cerita panjang-panjang. Ketika saya melayari FB untuk mencari bahan bagi video saya untuk hari ini, saya telah jumpa satu perkongsian yang sangat-sangat menarik oleh Lim Sian Si, di mana Lim Sian Si telah membandingkan kadar tambang untuk penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu dengan dari Kuala Lumpur ke Hong Kong. Anda perhatikan apa saya kongsikan di sini. Ini ialah tambang penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu untuk satu orang. Berjumlah RM1,442 lebih kurang macam itu, termasuklah kadar SST 8%. Semua charges, semua fee ada dekat situ. Dan masalah lah pasal tu. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, anda perhatikan pula yang ini. Tambang penerbangan untuk seorang dari Kuala Lumpur ke Hong Kong. SST tak ada, semuanya lebih murah. Bahkan tambang untuk satu orang dari Kuala Lumpur ke Hong Kong hanyalah berjumlah RM822 sahaja. Bayangkan tuan-tuan dan sekalian, tambang ke Kota Kinabalu, sebuah negeri yang berada dalam Malaysia yang jaraknya jauh lebih dekat dengan Kuala Lumpur, tambangnya jauh lebih mahal. Lebih RM600 lebih mahal berbanding dengan tambang daripada sini ke Hong Kong. Siap tak ada SST lagi untuk tambang ke Hong Kong tersebut. Lain macam betul tuan-tuan dan sekalian, dan ini ialah tambang penerbangan untuk Malaysia Airlines. Bukan AirAsia, bukan Batik Air, bukannya Qantas, bukannya penerbangan-penerbangan luar negara, tetapi untuk Malaysia Airlines. Jadi melalui video ini tuan-tuan dan sekalian, video ringkas ini, saya nak bertanyakan beberapa soalan kepada Menteri Pengangkutan iaitu saudara Anthony Loke Siew Fook. Yang pertamanya, mengapakah tambang penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu jauh lebih mahal berbanding dengan tambang penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Hong Kong? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapakah tambang penerbangan untuk Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu ini dikenakan caj SST 8%, tetapi untuk penerbangan dari Kuala Lumpur ke Hong Kong tidak dikenakan caj SST? Adakah anda hendak menyatakan bahawa warga-warga Hong Kong yang nak pulang ke kampung halaman ke apa-apa ke, mereka ini tak perlu bayar cukai apa-apa kepada kerajaan kerana mereka ini bukan rakyat Malaysia? Macam tu ke? Yang ketiganya yang paling penting tuan-tuan dan sekalian, mengapakah tambang ini jauh lebih mahal? Adakah kerana Sabah ini begitu jauh daripada Malaysia? Adakah Sabah ini merupakan jaraknya beribu-ribu batu berbanding Hong Kong? Jadi kita rasa pelik tuan-tuan sekalian sebab kita tahu sekarang ini bukan musim perayaan. Orang bukannya balik kampung sekarang ini. Raya dah habis. Raya puasa akan datang. Sebab ini ada tarikh untuk penerbangan bagi 17 Mac. Bukannya untuk raya haji. Bukan untuk raya puasa. Bukan untuk tahun baru Cina. Kalau untuk musim perayaan, kita faham. Bahkan kalau nak ikutkan, let's say kalau harga ini harga untuk Chinese New Year, Hong Kong itu pun sebuah negara yang penuh dengan orang-orang berbangsa Cina. Mereka juga merayakan Chinese New Year. Jadi celah mana pun kalau kita sembang pasal ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang tak logik langsung penerbangan ke Hong Kong jauh lebih murah berbanding dengan penerbangan ke Kota Kinabalu. Bayangkan, pada bulan Mac inilah ramai orang mungkin nak balik ke Kota Kinabalu sebab mereka ini mungkin nak mengajar ke, cikgu-cikgu ke apa-apa ke sebagainya kan. Ataupun rakyat Malaysia biasa yang hendak pulang ke kampung halaman ke ataupun ada urusan kerja ke apa-apa ke kan. Tapi bukannya rush hour. Tengok-tengok harganya RM600 lebih mahal berbanding dengan harga ke Hong Kong. Lain macam betul kan Malaysia Airlines ni masalahnya? Sebelum anak-anak papa dok nak hentam kata, itu MAS punya pasal lah, mereka yang tetapkan tambang dan sebagainya. Kenapa nak kaitkan kerajaan? Di sini saya nak beritahu terus terang. Malaysia Airlines ialah penerbangan nasional milik negara. Apa-apa yang berlaku dekat dalam MAS mestilah mendapat pengetahuan dalam kerajaan. Sebab kerajaan memang pegang stake yang sangat-sangat besar dalam MAS. Ini bukan macam AirAsia. Ini bukan macam penerbangan Batik Air ke Pelangi Air ke apa-apa ke. Tetapi MAS ini memang penerbangan nasional Malaysia, memang dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Jadi macam saya katakan tadi, apa sahaja yang berlaku dalam MAS termasuklah penetapan tambang dan sebagainya mestilah berada dalam pengetahuan kerajaan, terutamanya Kementerian Pengangkutan.
Jadi kerana itulah saya menghalakan soalan saya ini kepada Anthony Loke supaya beliau dapat jawab dengan tuntas. Benda ini tak adil, benda ini tak patut berlaku dan benda ini merupakan kecurangan sebenarnya kerana macam saya katakan tadi, rakyat Malaysia pula ditekan untuk bayar dengan begitu mahal sekali tambang untuk pergi ke Sabah, sedangkan mungkin orang-orang China ataupun mungkin orang-orang sini yang nak balik ke kampung halaman, tiba-tiba pula tambang mereka jauh lebih murah. Sangat-sangat lebih murah, sampai RM600 lebih murah berbandingan tambang ke Kota Kinabalu. Janganlah sampai kita katakan kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan, mati kebulu kerana dibiarkan tidak makan dan sebagainya. Tetapi bila saya utarakan benda ini ke FB, ramai rakan-rakan mengatakan bahawa ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati mereka sebab ini kerajaan mereka kan. Sebab Sani Hamzan dah kata macam ini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Tetapi dalam masa yang sama juga, jangan sampai orang-orang Sabah yang dekat Kuala Lumpur ini nak pulang ke Sabah, duk sumpah seranah kerana tiketnya begitu mahal sampai mereka bertanyakan soalan ini kepada Anthony Loke dan juga kerajaan Malaysia. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?